Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummi Mairah binti Muhammad Rozi dari kelas 3.1 ingin membentangkan tajuk Raja Berperlembagaan di Malaysia. Pemerintahan dan pentadbiran negara adalah berasaskan sesuatu sistem yang telah sedia dipraktikkan oleh masyarakat Melayu sebelum era kolonial lagi. Struktur pentadbiran sebuah kerajaan Melayu dapat dilihat dengan jelas pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Setelah kedatangan British, khususnya pada abad ke-19, berlaku perubahan dalam hala cara berpolitik, sistem pemerintahan dan pentadbiran negara dengan pengenalan negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri Selat. Pengenalan sistem residen merupakan tamparan hebat kepada sistem beraja yang diamalkan oleh kerajaan Melayu sebelum ini, memandangkan Raja Sultan hanya berkuasa dalam yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Selepas kemerdekaan, Malaysia mengguna pakai sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dengan mengekalkan sistem pemerintahan beraja. Pemerintahan beraja yang merupakan satu-satunya ketua Melayu yang masih wujud sehingga kini. Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi bagi sesebuah negara di dunia. Setiap negara mempunyai perlembagaan tersendiri yang digubal untuk keperluan dan kepentingan negara. Malaysia adalah sebuah negara yang diperintah oleh badan utama berdasarkan prinsip perlembagaan persekutuan. Ketiga-tiga badan ini ditadbir secara berasingan meliputi Badan Perundangan, Legislatif, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman Judisial. Raja berperlembagaan bermaksud seorang raja tidak mempunyai kuasa mutlak, tetapi seorang raja yang menjalankan pemerintahan mengikut undang-undang dan kuasa yang diberikan kepada baginda menurut perlembagaan persekutuan. Sebagai seorang raja berperlembagaan yang di-Pertuan Agong menjalankan kuasa pemerintahannya mengikut nasihat jemaah menteri atau seorang menteri yang bertindak di bawah kuasa jemaah menteri menurut peruntukan perkara 40-1. Semenjak era Kesultanan Melaka, Raja merupakan tonggak pemerintahan dan lambang kedaulatan negara. Raja berperlembagaan ialah sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan juga atas nasihat Perdana Menteri. Justru apabila menjalankan tanggungjawabnya, baginda tidak boleh bertindak sendiri kecuali dalam perkara tertentu yang memerlukan pertimbangan atau budi bicara baginda dalam membuat sesuatu keputusan. Selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 1957, negara masih mengekalkan institusi beraja yang dikenali sebagai sistem raja berperlembagaan. Keseimbangan dalam sistem raja berperlembagaan ialah yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara mempunyai kedudukan istimewa. Selain itu, mempunyai imuniti dalam hal-hal rasmi dan tidak boleh didakwa di dalam mahkamah melainkan dalam mahkamah khas raja-raja. Seterusnya, bagi pihak rakyat pula, setiap individu mendapat pelbagai hak dari segi perlindungan undang-undang dan kedudukan sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja merupakan institusi dalam sistem raja berperlembagaan. Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dipilih secara bergile-gile daripada 9 raja negeri-negeri yang ada dan menyandang jawatan selama 5 tahun.
Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara antara peranan atau tugas yang dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong ialah pemerintahan tertinggi Angkatan Tentera Bersenjata Persekutuan Malaysia. Baginda merupakan lambang kedaulatan dan menjadi penaung kepada kekuatan negara. Majlis Angkatan Tentera di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk memerintah, menjaga tata tertib, mentadbir dan mengurus segala perkara yang berhubung dengan Angkatan Tentera. Baginda juga berkuasa untuk menjatuhkan hukuman, mengampunkan dan menangguhkan hukuman bagi kesalahan yang dibicarakan dalam Mahkamah Tentera. Yang di-Pertuan Agong juga berkuasa mengampunkan kesalahan-kesalahan lain dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, dan segala hukuman dijatuhkan dalam Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan. Dari aspek agama, Yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak beraja seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong merupakan pelindung dan penaung agama Islam di kawasan-kawasan tersebut. Yang di-Pertuan Agong juga menjadi ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri. Dalam bidang perundangan, Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk memperkenalkan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebelum diisytiharkan menjadi undang-undang yang sah. Semua pelaksanaan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen memerlukan pengiktirafan baginda sebelum dikuatkuasakan. Baginda mestilah mengiktiraf undang-undang yang baharu dalam tempoh 30 hari selepas diluluskan oleh Parlimen. Sekiranya baginda tidak bersetuju dengan rang undang-undang, baginda boleh merujuknya kepada Parlimen untuk dibincangkan semula. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri, Hakim dan Jemaah Menteri. Baginda juga berkuasa melantik dan mewujudkan jawatan Jemaah Menteri atas nasihat Perdana Menteri. Baginda berkuasa melantik anggota Jemaah Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Yang di-Pertuan Agong juga bertanggungjawab untuk melantik Ketua Hakim Negara, Mahkamah Agung dan Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi. Yang di-Pertuan Agong turut bertanggungjawab untuk memelihara kedudukan istimewa masyarakat Melayu dan kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, Yang di-Pertuan Agong juga berkuasa untuk memanggil, menangguh dan membubarkan Parlimen atas nasihat Perdana Menteri. Tiada orang lain yang berhak melaksanakan tanggungjawab tersebut. Baginda juga boleh menolak permintaan untuk membubarkan Parlimen jika belum cukup tempoh 5 tahun. Baginda boleh memberikan ucapan dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Di samping itu, Yang di-Pertuan Agong boleh meminta supaya diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja tentang keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran Raja-Raja Melayu. Di samping itu, Yang di-Pertuan Agong juga bertanggungjawab mentauliahkan duta-duta yang dihantar ke luar negara dan menerima tauliah duta dari negara asing. Baginda juga perlu menyambut tetamu luar negara yang setara dengan baginda seperti Ratu England atau Maharaja Jepun. Baginda juga berperanan menganugerahkan pingat kehormatan kepada orang yang telah berjaya atau berjasa kepada negara. Baginda juga mempunyai kuasa mengisytiharkan undang-undang darurat di bawah Undang-Undang X jika didapati keselamatan negara terancam. Yang di-Pertuan Agong juga bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan rakyat secara menyeluruh. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dibuat oleh Majlis Raja-Raja daripada kalangan 9 Raja-Raja Melayu yang memerintah mengikut peraturan dan kaedah yang ditentukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Tempoh baginda menyandang jawatan adalah selama 5 tahun di bawah Perkara 32 kurangan 3 Perlembagaan Persekutuan. Keadaan ini berbeza dengan mana-mana negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan yang tidak ada had tempoh raja atau ratu memegang jawatan mereka.
Pemilihan yang di-Pertuan Agong dilakukan oleh 9 orang Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja dan perlu mendapat sekurangnya 5 orang raja bagi ketua negeri yang tidak mempunyai raja, iaitu di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan boleh menjadi ahli Majlis Raja-Raja dalam soal pemilihan yang di-Pertuan Agong. Perlembagaan memperuntukkan bahawa seorang raja layak dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong kecuali raja itu belum dewasa. Selain itu, raja itu telah memberitahu penyimpan mohon besar raja-raja bahawa baginda tidak berhasrat untuk dipilih atau Majlis Raja-Raja mengambil ketetapan dengan undi sulit bahawa raja itu adalah tidak sesuai untuk menjalankan fungsi-fungsi yang di-Pertuan Agong disebabkan oleh kelemahan akal atau tubuhnya atau kerana apa-apa sebab lain. Ketetapan ini memerlukan undian sekurang-kurangnya 5 ahli majlis. Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat jemaah menteri. Namun terdapat peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu Perkara 40/2 yang memperuntukkan bahawa yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk bertindak atas budi bicara dalam 4 keadaan, iaitu melantik seorang Perdana Menteri di bawah Perkara 43/2. Perdana Menteri mesti seorang anggota Dewan Rakyat dan mesti pada pendapat baginda seorang yang mendapat keyakinan majoriti ahli Dewan. Selain itu, menolak permintaan Perdana Menteri supaya membubarkan Parlimen di bawah Perkara 55/3 hayat Dewan ialah 5 tahun. Namun, Perdana Menteri boleh menasihati yang di-Pertuan Agong membubarkannya lebih awal. Di bawah Perkara 40/2, yang di-Pertuan Agong tidak terikat pada nasihat ini. Seterusnya, memanggil Majlis Raja-Raja supaya bersidang semata-mata bagi membicarakan hak keutamaan, kedudukan, kemuliaan dan darjat Raja Melayu dan apa-apa tindakan yang akan diambil dalam persidangan majlis itu. Dalam apa-apa hal lain yang disebut dalam Perlembagaan Persekutuan. Fungsi Majlis Raja-Raja bukan sahaja agung tetapi unik kerana majlis ini adalah institusi tunggal yang sedemikian rupa wujud di dunia pada masa kini. Apabila negara mencapai kemerdekaan, penubuhan Majlis Raja-Raja telah dikanunkan mengikut Perkara 38 Perlembagaan Persekutuan. Fungsi dan tugas-tugasnya mengikut jadual kelima perlembagaan adalah seperti berikut. Memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong bagi persekutuan mengikut peruntukan jadual ketiga. Selain itu, mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan amalan ataupun upacara agama meliputi seluruh persekutuan. Seterusnya, mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang-undang dan membuat atau memberi nasihat mengenai apa-apa pelantikan yang menurut perlembagaan ini memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja atau yang dikehendaki dibuat oleh atau selepas berundi dengan Majlis Raja-Raja. Seterusnya, melantik anggota-anggota Mahkamah Khas di bawah Fasal 1 Perkara 182 serta memberi ampun, reprieve dan resip atau merimitkan, menggantung atau meringankan hukuman-hukuman di bawah Fasal Kurungan 12 Perkara 42 dan boleh menimbangkan soal-soal mengenai dasar negara, misalnya perubahan-perubahan tentang dasar immigration dan apa-apa jua perkara lain yang difikirkannya. Majlis Raja-Raja hendaklah diminta fikirnya sebelum dibuat apa-apa perubahan tentang dasar mengenai tindakan pentadbiran di bawah Perkara 153 mengenai kedudukan dan keistimewaan orang Melayu Bumi Putera serta juga hak kaum-kaum lain. Raja berperlembagaan merupakan tonggak keagungan kerajaan Malaysia sejak merdeka sehingga kini. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara. Sistem ini membantu memantapkan kewibawaan institusi beraja di negara kita. Raja berperlembagaan merupakan simbol keutuhan dan perpaduan rakyat.
Di samping memberikan keseimbangan kepada raja yang menaungi rakyat dan rakyat yang dinaungi raja, baginda bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri, Pulau Pinang, Melaka, Wilayah Persekutuan Sarawak dan Sabah. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri. Baginda juga boleh mengisytiharkan undang-undang darurat di bawah Undang-Undang Act jika mendapati keselamatan negara terancam. Kuasa pemerintahan dibahagikan kepada 3 cabang iaitu Badan Perundangan, Badan Pelaksanaan dan Badan Kehakiman. Ketiga-tiga badan harus dipegang oleh pihak yang berasingan untuk mengelakkan pembolotan kuasa. Peranan untuk mengimbangi check and balance. Ia juga dapat mengelakkan penindasan terhadap rakyat dan lebih menjamin kebebasan rakyat. Seterusnya, dapat melindungi hak asasi rakyat serta mewujudkan kecekapan pemerintahan. Corak pemerintahan menjadi lebih bersistematik, berasingan. Kuasa juga dapat mengurangkan beban tugas badan pemerintahan di negara kita. Di samping itu, pembangunan negara menjadi lebih pantas ke arah globalisasi. Konsep ini juga dapat menjamin keadilan dan keharmonian negara. Perpaduan dalam kalangan rakyat bertambah kukuh dan dapat mengelakkan perbalahan antara kaum. Ia juga dapat mengelakkan salah guna kuasa dalam kalangan badan pemerintahan dan secara tidak langsung dapat mengekalkan kedaulatan negara. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.